Terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak telah menghantar bekalan makanan yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dari Marudi kepada penduduk di Mulu yang terjejas akibat bencana banjir. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin memberitahu bekalan makanan itu dihantar dengan menggunakan pesawat bomba AW189 Agusta. Bercakap menerusi kenyataan medianya hari ini menambah pesawat tersebut adalah dari Pangkalan Operasi Udara Miri yang mendarat di Marudi pada pukul 9.15 pagi tadi dan seterusnya melakukan penghantaran ke Mulu. Menurut beliau, pihak JBPM telah mengemukakan laporan berhubung operasi penghantaran bekalan makanan untuk penduduk terjejas banjir di Mulu. Jumlah bungkusan bekalan makanan yang dihantar adalah sebanyak 195 pek melibatkan Kampung Batu Bungan 89 pek, Kampung Melinau Mulu 80 pek, Pejabat Daerah Kecil Mulu 6 pek, SK Batu Bungan 13 pek dan Klinik Kesihatan Mulu 7 pek. Dalam pada itu, menurut Datuk Lee Kim Shin, pegawai dari Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS Miri dan Jabatan Laut Sarawak sedang menjalankan siasatan ke atas kemalangan yang berlaku antara feri bernama Angelina 2 dengan Linau 22 yang berlaku di Sungai Ridan Marudi semalam. Maklumkan perkara itu, menerusi kenyataan media hari ini, katanya penyiasatan adalah merangkumi semua aspek termasuk kapten kapal, lesen, prestasi mesin dan kerosakan ganti rugi. Datuk Lee Kim Shin menjelaskan bahawa punca sebenar yang menyebabkan kemalangan hanya akan diketahui setelah siasatan selesai dalam tempoh beberapa hari. Selain keterangan dari orang awam yang berada di lokasi, kemalangan juga akan diambil. Tambahnya, setakat ini tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan tiada tumpahan minyak ke sungai berlaku. Datuk Lee dalam pada itu turut mengingatkan semua kapal yang menggunakan sungai-sungai di negeri ini untuk terus berhati-hati dan memastikan pelayaran sungai yang selamat, terutama pada musim hujan akan datang dengan arus sungai yang deras. Kerajaan negeri sedia membantu dalam menyediakan 3 pusat tahanan sementara untuk pendatang asing tanpa izin parti yang ditahan sepanjang objala semasa pandemik COVID-19 ini. Timbalan Pengarah Penguatkuasaan Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri Jabatan Ketua Menteri, Datuk Muhammad Mursyidi Mustafa berkata, antara lokasi yang dikenal pasti sesuai adalah di Kuching, Sibu dan Miri. Sedang pun diusahakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak dan kita telah mengenal pasti beberapa tempat yang telah pun diluluskan oleh Majlis Keselamatan Negara untuk dijadikan pusat tahanan sementara bagi menangani parti ini. Bercakap pada sidang media di pejabatnya di Kuching, beliau menambah 3 lokasi yang dikenal pasti itu berupaya menampung pusat sedia ada di Depot Semuja, Jalan Kuching Serian dan Bekenu di Miri. Pada masa yang sama, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah membuat keputusan untuk melaksanakan operasi penguatkuasaan pembanterasan parti yang bergejala COVID-19 termasuk pihak yang melindungi serta memberi pekerjaan kepada warga asing. Objala dilancarkan ekoran daripada penularan COVID-19 yang berlaku di Sarawak dan sebahagiannya berpunca daripada parti yang menyeludup ke negara ini termasuklah yang sudah sedia ada dalam Sarawak. Sementara itu, dalam sidang media yang sama, Datuk Muhammad Mursyidi turut mendedahkan setakat semalam 58 parti ditahan. Hasil pemeriksaan di 36 lokasi di sekitar Kuching melibatkan 22 tapak pembinaan dan 14 buah premis kopitiam. Penahanan itu dibuat hasil pemeriksaan ke atas ramai 668 orang tempatan dan 625 orang warga negara asing termasuk Indonesia, Pakistan, India, Filipina, China dan Myanmar. Info palsu mengenai permit perjalanan pekerja hanya dikeluarkan oleh pihak polis Diraja Malaysia di daerah Sibu selama 2 hari sahaja, iaitu kemarin dan semalam, adalah tidak benar kerana permit itu masih boleh dipohon setiap hari termasuk selepas waktu bekerja di Balai Polis di Sibu.
Menurut Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Stanley Jonathan Ringgit, berita palsu yang tular itu menyebabkan kesesakan di keempat-empat balai polis di Sibu semalam dan kemarin. Katanya hari ini jumlah yang memohon permit juga telah semakin berkurangan di semua balai polis di Sibu. Setakat 2 hari lepas, pihaknya telah mengeluarkan sebanyak 3,523 permit untuk perjalanan pekerja. Beliau turut menegaskan setiap syarikat hanya perlu menghantar seorang wakil dari syarikat untuk pergi membuat permohonan di balai polis. Mereka cuma perlu membawa senarai pekerjanya, bukan semua pekerjanya turun. Kita dapat maklumat beberapa syarikat semua orang turun ke balai, semua pekerjanya untuk memohon permit, tapi sebenarnya tidak. ACP Stanley ditemui media ketika menghadiri mesyuarat secara dalam talian Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak bersama Residen Sibu Charles Xiao. Mengenai sama ada permit itu perlu dipohon semula sekiranya Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilanjutkan di Sibu, beliau menegaskan belum ada sebarang pengumuman mengenai pelanjutan PKP dan sekiranya dilanjutkan, beliau yakin pihak JPBN akan mengeluarkan garis panduan mengenai permit itu kelak. 7 blok rumah pekerja musnah dalam kejadian kebakaran yang berlaku di sebuah tapak pembinaan di Jalan Kereta Api Kuching awal pagi tadi. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, 3 jentera bersama 27 anggota masing-masing dari Balai Padungan dan Batu Lintang dikerah ke lokasi sejurus menerima 3 panggilan pada pukul 3.26 pagi. Sebuah jentera tangki air dari Balai Petrajaya turut ke lokasi ekoran tekanan air lemah. Kebakaran telah melibatkan 80% struktur kayu tersebut dan berjaya dikawal pada pukul 4 pagi. Kesemua 130 pekerja pembinaan warga asing dan tempatan yang menetap di rumah pekerja tersebut dilaporkan selamat. Dalam pada itu, di Kota Semerahan, seorang lelaki maut ketika melakukan kerja-kerja penyelenggaraan lift di sebuah pangsapuri di bangunan Samo Mall, Kota Semerahan pagi tadi. Menurut laporan dari Pusat Gerakan Operasi Bomba Negeri, mangsa dikenali sebagai Sukardi Kasim, 39 tahun, dipercayai tersepit ketika menyelenggara lift di pangsapuri tersebut. Pihak bomba menerima panggilan dan laporan mengenai kejadian tersebut kira-kira pukul 9.56 pagi tadi sebelum ke lokasi kejadian bersama 9 orang anggota bagi membantu pihak pengurusan bangunan mengeluarkan mangsa. Mangsa disahkan telah meninggal dunia oleh pihak perubatan dan seterusnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan. Sekian dulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak kita.